الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pagi Jumaat, yang mana insya-Allah akan sama lagi perbahasan daripada kitab Mabda'ul Fikrah fi Maqulatil Asyarah karangan Ayah Hadis Kam rahimahullahu taala. Kita akan sama lagi mana kat ini Apa tu muka surat uh, 35 baris 5 daripada bawah, dan adalah idhafah yang hakiki itu ada kala Baik. Terima kasih. Jadi muka surat saya muka surat 35 kalau kita tak jawi Tak jawi muka surat 5 baris yang kelima daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah idhafah yang hakiki itu ada kala bersalah-salahan dua pihak seperti bapa dengan anak, dan ada kalanya muafakat keduanya seperti saudara. Adapun bersalahan adik dengan kakak itu perkara yang suku, dan benda yang diadu itu tidak disyaratkan ada keduanya sama sekali. Baik, apa nak cerita? Jadi kita ni masih lagi di dalam perbahasan iaitu yang kelima daripada bahagian arad, iaitu kita panggil makulatun idhafah. Bila sebut makulat idhafah, dia terhasil, dia terjadi dengan sebab dibandingkan dengan perkara yang lain. Akan datang dia akan sebut tiap-tiap makulat ni dia ada makulat idhafah. Makulat aina, makulat mata, makulat fi'li, makulatul wad'i. Tiap-tiap makulat dia ada makulat idhafah di situ. Sebab apa? Sebab makulat idhafah ni makulat dia untuk bandingkan. Bandingkan satu perkara dengan satu perkara. Nak diadukan. Seperti contoh kita kata seperti keadaan seorang itu bapa bagi seorang. Keadaan seorang guru itu jadi apa? Keadaan seorang guru itu, keadaan seorang itu jadi guru bagi murid. Contoh. Keadaan seorang itu jadi raja bagi rakyat. Kiah lain lagi. Terbaik. Kemudian di sini dia nak bahagi pula. Jadi makulat idhafah itu dia kata
adanya hakiki. Tengok. Dan adalah idhafah. Ini makulat idhafah. Dia tak ada payah. Makulat idhafah ni dia tak ada payah sangat. Ha, eh. Dan adalah makulat idhafah yang hakiki itu. Ha. Ada kala bersalah-salahan. Apa bersalah-salahan? Tak sama. Ada kala bersalah-salahan dua pihak. Ini tak sama, nisbah dua pihak tu tak sama. Macam mana? Seperti bapa dengan anak. Ini seperti zat bapa dengan zat anak. Diri bapa tu lain, diri anak tu lain. Diri bapa tu terdahulu daripada diri anak. Zat bapa itu ada dia terdahulu daripada zat anak. Tengok. Hai. Satu. Dan ada kala muafakat keduanya. Muafakat dia, zat bapa tu dia terdahulu dengan anak. Ha. Dan ada kalanya muafakat. Apa maksud muafakat? Tulis itu muafakat yakni pada pihak saudara bagi bapa dengan ibu. Muafakat di sini yakni pada pihak saudara bagi bapa dengan ibu. Muafakat adik-beradik itulah saudara. Ha? Kalau bahasa Arab panggil ukhuwah. Ukhuwah. Adik-beradik. Kalau anak ubuwah. Ha, tak mahu tu bapa. Bapa ubuwah. Kalau anak bunuwah. Bunuwah. Bukan nubuwah. Tu kenabian lain. Bunuwah. Itu kita tulis. Ukhuwah. Adik-beradik. Saudara. Orang Arab dia tak ada kata abang adik. Dia tak kata abang, adik, kakak. Dia tak ada. Akhun. Akhun qabli. Akhun ba'di. Ukhwah qabli. Kakak. Ah, Lepas tu. Ikutlah. Dia kata adik sebelum aku. Adik apa tu. Lelaki selepas pada aku. Dia selepas tu dia panggil adik. Kalau sebelum tu dia panggil abang. Silap orang ni. Dia kata akhun qabli. Saudara sebelum aku. Maksudnya abang lah. Sebab dia hidup dulu. Akhun ba'di. Abang apa tu. Selap. Lelaki selepas pada aku. Adik dia. Tu Arab panggil gitu je. Akhun qabli. Akhun ba'di. Ukhwatun qabli. Ukhwatun ba'di. Tu. Arab gitu. Kita tak. Kita tak cakap gitu. Kita cakap adik. Faham lah. Kita tak cakap. Lelaki sebelum pada aku. Dia tak cakap itu. Lelaki selepas pada aku. Adik lah. Tapi Arab dia tak cakap gitu. Dia tak cakap adik. Dia kan semua akhun. Seperti saudara. Saudara ni macam mana? Muafakat macam mana? Yakni muafakat pada pihak saudara bagi bapa dengan ibu. Bagi. Tapi tadi dia kata bersalah dua pihak tadi apa? Kalau bapa tu panggil ubuwah. Kalau anak panggil bunuwah. Itu tak sama tu. Adapun dia kata ada kalanya muafakat keduanya. Apa muafakat? Seperti saudara ini ukhuwah. Ukhuwah kita tulis minggu lepas. Ejaan dia begini. Ukhuwah. Adik-beradik. Kalau abang, bapa tadi, ubuwah. Kalau anak, bunuwah. Tu.
Berbeza. Jadi, dia kata tak sama tadi tu. Ha, dia kata tak sama apa tadi? Dia kata, tadi, idafah yang tersebut dikatakan lagi ada kalanya dengan sebab mana tadi ni? 5. Seperti zat bapa. Dia kata bapa dan anak. Bersalah-salah dua pihak seperti bapa dengan anak. Memanglah bapa tu ubuwah, anak tu bunuwah. Memang tak samalah. Zat bapa dengan zat anak. Dan ada kala muafakat keduanya. Muafakat keduanya kedua pihak. Nya tu kembali pada pihak. Seperti saudara, adik-beradik. Nisbah adik-beradik tu dia panggil ukhuwah. Tu. Habis itu. Adapun bersalahan adik dengan kakak. Ni tengok. Itu perkara yang suku. Dia kakak di sini ni. Orang petani panggil kakak. Kakak ni masuk abang, masuk kakak lah. Kita kakak perempuan. Kitab ni kakak di sini ni masuk kakak perempuan dengan kakak lelaki. Orang petani dia tak cakap, dia panggil kakak. Kakak dah kerja mana? Kakak dah kerja mana? Kakak tu maksudnya terbenar lelaki, terbenar perempuan. Kalau ni sebab orang petani lah. Dia macam orang Indonesia, kakek. Kalau kita ni beza, abang, abel. Kakak tu kakak lah perempuan. Sana tak dengan abel, kakak. Kakak kerja mana dia kata? Dia kata kakak kerja Malay, dia kata. Kakak kerja Malay tu, kakak tu maksudnya, dia cakap kakak laki. Kakak hak jatah, kakak hak tina. Dia cakap itu. Kita lain. Kita kakak tu dah tahu dah perempuan. Di sini ni, kakak di sini ni, terbenar laki, terbenar perempuan. Jadi ada pun bersalahan adik dengan kakak, ini nisbah ukhuwah itu, perkara yang suku. Perkara yang berlainan. Tu kita nak adukan, kita nak kita nak bandingkan adik dengan kakak tu dia ada beza lah. Itu besar, kecil. Kan? Kakak tu lebih tua. Lepas tu dia kata benda yang, perkara yang suku, perkara yang berlainan. Dan benda yang diadu itu, benda yang kita bandingkan itu, tidak disyaratkan ada keduanya sama sekali. Tengok. Bukan syarat kena ada sama sekali. Tulis. Yakni di dalam satu masa. Tak disyaratkan perkara yang kita nak banding tu, tak disyaratkan kata kena ada kedua-duanya sekali, sama sekali. Tak mesti. Sebab bapa terdahulu daripada anak. Kadang-kadang lepas tu kakak tu terdahulu daripada adik. Kakak dulu, lepas tu baru adik. Tengok itu. Bapa dan anak. Lepas tu kata tak disyaratkan ada keduanya sama sekali. Tu. Contoh kita lagi, kalau dalam kitab lain dia kata, dalam kitab Arab dia sebut seperti alim dan ilmu. Jadi adalah suatu dengan tidak ada satu lagi tu seperti alim dan ilmu. Jadi alim, ilmu tu berlainan, alim tu lain. Alim tu orang yang bersifat dengan ilmu. Ni saya ambil contoh dulu waktu mengaji dulu. Kalau alim itu diri orang yang ada sifat ilmu. Kalau ilmu tu keadaan tu sifat yang berilmu. Macam kita sekarang ni. Kita terdahulu ilmu dulu baru alim.
Didahulukan kita ilmu dulu baru jadi baru ada alim. Kadang-kadang kita belajar berilmu. Tetapi tak mesti kata alim. Ha. Tapi dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil apa? Sebab dia panggil benda kuwah. Maknanya boleh, sifat untuk berilmu tu boleh. Boleh menerima ilmu. Kita boleh menerima ilmu tu, itu terdahulu daripada kita ada ilmu. Itu dia misal dalam kitab Arab lah. Itu payah sikit misal tu. Kalau contoh tadi tu mudah sikit. Terdahulu bapa dengan anak. Itu maklum dah. Tapi ada satu contoh lagi, dia kata ilmu dengan alim. Maka terdahulu ilmu tu daripada orang yang bersifat dengan ilmu. Tu. Tapi tak syarat lah dia kata. Habis. Dan terkadang ada salah satunya lama kemudian baharu. Ini maklum dah. Dan terkadang ada salah satunya, satu daripada syarat tadi, lama kemudian baharu. Apa lama? Ada dulu, lepas tu kemudian baharu. Ada kala pula, tengok depan ada. Ada pula yang satu lagi. Lama kemudian baharu, ada pula yang satu lagi. Seperti bapa dengan anak. Bapa tu dikatakan lama. Kemudian anak tu dikatakan baharu pula. Atau. Dan seperti kakak. Kakak ni abang lah. Abang ke? Abang. Kakak ni terbelah dua. Kakak perempuan atau kakak lelaki. Seperti bapa dengan anak. Itu satulah. Ada lama, atau ada baharu. Seperti kakak dengan adik. Pun sama juga. Kakak dengan adik, dia terdahulu mana? Terdahulu kakak lagi. Demikianlah dikiaskan. Kiaslah lagi. Bapa dengan anak. Seperti demikianlah dikiaskan. Yang ini seperti dikiaskan dengan bapa dengan anak tadi. Tapi sungguh pun kata lagu tu, tetapi dengan ada salah satu itu tidak hasil idhafah. Kalau salah satu tak ada, tak jadi idhafah. Ada bapa saja. Ataupun kita kata, biasa kata orang bujang. Bujang ada. Suami, isteri. Tak apalah. Bujang, anak dara. Tapi kalau tidak ada hasil idhafah, maka kalau tak ada, kita tak bandingkan dengan satu-satu perkara, maka dia kata, kalau tidak ada salah satu dari tadi tu, dia kata tidak hasil idhafah lagi. Nak hasil idhafah tu mesti ada bandingan. Itu kita pegang. Nak hasil idhafah tu mesti kena ada bandingan. Tak ada payah ni. Maka apabila ada pula satu lagi, maka hasillah idhafah. Bila ada satu lagi, maka kita baru kita ukur kata ada idhafah. Baru kita ukur kata ada idhafah. Kalau tak ada, maka tak dipanggil idhafah. Makulah idhafah. Tengok ni. Dia nak bahas ni. Habis. Hendaklah kita ketahui bahawasanya idhafah ini, yakni makulat idhafah ini adalah ia makulat idhafah tu pada sekalian bagi arad, yakni arad yang 9. Nampak tak? Tiap-tiap arad semua ada makulat idhafah. Semua ada makulat mata ke, makulat aina ke, semua ada makulat idhafah. Sekali dia nak tunjuk kita macam mana contoh.
Dan pada jauhar. Ini dan pada jauhar juga. Jauhar pun ada juga. Jadi semua makulat tu semua ada. Di dalam sana tu ada makulat idhafah. Bukan kata benar arad saja. Jauhar pun ada juga. Tengok. Seperti misalan-misalan yang tersebut. Seperti misalan-misalan yang tersebut. Apa contoh-contoh yang tersebut? Tengok. Apa contoh tersebut dulu? Bapa dengan anak. Bapa tu jauhar. Anak pun jauhar. Nampak tak? Bila kita adukan, bila kita bandingkan bapa dengan anak, dipanggil makulat, makulat idhafah. Maka bapa tu jauhar. Maka dia kaitkan dengan idhafah. Masuk juga idhafah. Tapi dia kaitkan idhafah tu apabila kita adukan, kita bandingkan dengan anak. Nampak lagi tu. Tulis siap-siap lah. Dia tak tulis contoh tu. Dia tulis seperti misalan-misalan tersebut. Apa yang saya sebut? Dululah. Kakak dengan adik. Bapa dengan anak. Tu kan jauhar. Tu. Habis. Lepas tu dia tak tulis tu contoh bagi apa? Bagi jauhar tu, makulat jauhar. Sebab makulat jauhar tu kita mudah nampak dah. Apa makulat jauhar? Iaitu seperti bapa diri bapa tu, kita panggil jauhar. Habis. Dan misal idhafah pada bagi arad itu. Ni. Ni nak contoh misal idhafah. Misal bagi makulat idhafah. Misal bagi makulat idhafah ini, misal bagi apa? Misal makulat idhafah pada bagi arad itu, mana dia? Seperti besar dan kecil. Seperti besar dan kecil pada kam muttasil. Tengok. Jadi antara besar dan kecil. Apabila kita adukan besar dan kecil, itu dipanggil makulat idhafah. Tapi ada pun saiz besar, saiz kecil tu. Dia panggil apa? Dia panggil makulat kam. Kam muttasil. Baik, saya nak tanya, kam muttasil ni kita tilik kepada apa? Nak kata besar kecil ni kita tilik pada apa? Saya nak tanya ni ni dah belajar ni. Makulat kam ni. Saya nak tanya Haji Kamal Zaman. Bila sebut kata besar kecil pada kam mutasil, kita faham apa? Kena kepada apa? Besar kecil. Jisim tak? Jisim ya? Ini tak bahaya itu. Oh, dia kalau besar kecil dia masuk dalam apa? Dalam kam mutasil tu. Kalau kam mufasil, masalah berbab lain. Miqdar. Miqdar saya. Dia panggil miqdar. Miqdar. Dia panggil miqdar. Dia panggil miqdar. Masa ada ukuran besar dan kecil. Bila sebut kam mutasil dah ada miqdar. Tu kena ingatlah tu, kam mutasil. Satu. Jadi antara besar dan kecil tu di situ ada dua kam. Dulu waktu mengaji dengan Baba dulu, dia kata senang. Okey, kalau kita masuk ni dia pakai makulat kam, makulat apa panggil? Kecil besar. Berbaju. Nak panggil kam apa, nak panggil makulat apa? Lepas tu berpusing, nak panggil makulat apa? Semua ada. Tiap-tiap kelakuan kita buat ni semua ada makulat. Ni praktik macam tu, Baba cakap. Praktik sekali, buat. Besar kecil. Banyak sikit. Makulat apa? Tinggi. Lepas tu masa. Lepas tu kelakuan bulat. Tu semua nak
Kam makulat apa, makulat apa. Itu tak, itu baru 5 makulat tu. Ada 5 makulat depan lagi tu kita tak belajar lagi. Ada 4 lagi. Ha. Dia kalau kehidupan kita ni semua tak lari pada makulat sebab dia sifat makhluk. Dia semua sifat makhluk. Baik, terima kasih banyak Encik Zaman. Dan seperti sedikit dengan banyak. Jadi kita maklum dia kalau masalah kam muttasil, dia kena ada miqdar, dia kena ada ukuran. Paling kurangnya mesti 2 juzuk yang tersusun. 2 juzuk yang tersusun daripada 2 apa? 2 nuktah. 2 titik tu lah. Paling kurang. Nak panggil kam muttasil, makulatul kam. Paling kurang mesti 2 juzuk. Dan seperti sedikit dengan banyak pada makulat kam munfasil. Bila sebut pada makulat kam munfasil, kena ingat kam munfasil. Saya nak tanya Mas Ahmad kat ini. Bila sebut kata sedikit dengan banyak pada kam munfasil, apa maksud dia? Dia kena pada apa? Macam mana ni? Kat ini. Nak buka buku lambat dah ni. Nak tahu ingat tak ingat tu ya. Lambat ni. Kalau Tok Saleh kata lambat dah, bye-bye dah ni. Sungguh. Saya kalau lambat bye-bye. Akan dak kalau dah dia kata. Lambat dia kata. Lambat sangat ni. Buka buku ni. Tak ci. Ajar Rohana. Duk mengaji dah makulat tu kata kita bukan ngaji saja ni. Praktikal ni kita duk pergi ke tiap hari ni. Ajar Rohana. Orang perempuan tak boleh jawab ni. Lalu boleh pun jawab ni. Kerana tak ada orang jawab ni. Siap tu lah. Tak boleh jawab ni. Dia nak buka tak dan nak buka tu. Masih ingat-ingat salah pun tak apa saya. Ustaz, apa soalan Ustaz? Siap lah. Sebab saya kan jaga orang sakit, Ustaz sambil belajar. Okey. Saya tanya, tak Kak ini tak jawab dah tu tadi. Dia senyap sedik lah panggil. Saya tanya, kalau kam munfasil, dia terhasil daripada apa? Kalau kam muttasil, dia terhasil pada miqdar. Kalau kam munfasil terhasil pada apa? Bilangan Ustaz. Bilangan Ustaz. Terhasil pada Bilangan. adat. Oh, adat. Bilangan, adat. Bilangan dah lah. Bahasa Arab Betul panggil kan? adat. Kalau bahasa Melayu panggil bilangan. Nampak lagi kat ini? Dia panggil adat. Dia panggil adat. Habis itu. Ni orang lain standby lagi sebut nama lain pula ni. Habis. Dan seperti panas. Panas dengan terlebih panas. Pada makulatul kaif. Panas ni makulatul kaif apa? Saya nak tanya Hajar Faridah. Kaif semua ada 4 itu. Bila sebut panas dan terlebih panas, tak apalah. Tu makulat idhofah. Kita bandingkan panas dengan terlebih panas. Dia panggil makulat apa tu? Kaif apa tu? Kaif maksusah. Kaif mahsusah. Nampak siap boleh jawab. Kaif mahsusah. Sebab boleh dapat dengan pancat indera panas. Rasa tu. Dia ada kaif isti'dadiyah. Mahsusah. Tu. Habis. Dan seperti dekat dengan terlebih dekat.
Eh. Dan seperti dekat dengan terlebih dekat. Kita tak boleh banding dekat dengan jauh, tak boleh. Itu nisbah. Tapi dekat terlebih dekat. Bila nak sebut dekat, mesti dah ada terlebih dekat. Semata-mata dekat tak boleh sebut. Awak dekat dengan rumah saya. Tapi nak sebut dekat dengan rumah saya tu, ada yang lebih dekat lagi. Ahmad dekat dengan rumah Zaid. Bila sebut dekat, mesti ada terlebih dekat. Bakar terlebih dekat. Dia sebut bakar terlebih dekat. Tu dia panggil nisbah. Dia panggil idhafah. Tengok. Seperti dekat dengan terlebih dekat. Pada idhafah sendiri. Tu kena pada idhafah sendiri dah. Itu kena pada makulat idhafah sendiri dah. Dekat dengan terlebih dekat. Jauh dengan terlebih jauh. Itu kena pada dipanggil idhafah sendiri. Jadi maksudnya asal makulat idhafah tu pada asal ialah dekat kerana tidak akan difaham. Kita tak faham kata dekat sekiranya tidak dikiaskan kepada yang jauh. Tapi maka dekat itu ialah makulat idhafah. Kemudian sifat dekat itu mempunyai satu sifat pula, satu sifat yang lain pula. Apa dia? Terlebih dekat kita kata. Bila ada dekat, dia masih ada terlebih dekat. Habis itu. Jadi mudah kata makulat idhafah tu berhasil bagi makulat idhafah pula. Di idhafah pula. Idhafah pula. Lebih dekat, dekat. Habis. Dan seperti tinggi dengan terlebih tinggi pada aina ini pada makulat aina. Tinggi dengan terlebih tinggi. Dia panggil makulat aina. Makulat aina ada dua dulu. Bila sebut tinggi ni, dia panggil aina apa je ni? Haji, Muhammad Selamat, nama apa ni? Nanti. Apa nak sebut? Ni. Lupa lah. Haji Zulkifli Yahya. Dia panggil aina apa di sini? Seperti tinggi dengan terlebih tinggi. Pada aina ini, pada makulat aina. Aina apa ni? Haji Zulkifli Yahya. Ngaji kena apa praktikal terus. Ingatlah Ustaz, tak jumpa. Siap. Apa tu Mas Ahmad? Apa? Mas Ahmad nama apa ni Seorang lagi ni. Alah lupa dah. Haji Khairuddin. Mau ingat dah. Haji Khairuddin. Aina kan terbagi di dua. Saya tak mau bagi, saya tak mau sebut. Kalau sebut ikan, dah bagi clue jawapan pula. Haji Khairuddin ada tak? Nampak gaya kena Haji Kau Zaman juga jawab ni. Geng-geng Haji Kau Zaman tak boleh jawab ni. Tunggu mana tu dia ingat raya dah besok kot. Bila sebut aina dia tinggi ni, apa kita faham? Haji Kau Zaman. Tolong jawablah. Dia panggil aina. Kan dia kata tinggi dengan terlebih tinggi. Kita nampak dah tu. Aina apa tu? Dia tu kata nak praktikal ni. Sebab saya kalau tak tanya tak boleh praktikal. Kita baca gitu tak tahu, tak faham. Dia panggil aina apa ni?
Dan aina kan dua, aina hakiki dengan majazi. Kalau kita tahu kata kalau aina hakiki tempat tu memang masuk tempat tu kita kata duduk mana? Duduk KL. Itu tak apalah. Duduk mana? Duduk dalam bilik. Tempat tu kena tengok. Kalau tinggi duduk mana? Tinggi. Dia panggil aina hakiki. Dia panggil aina hakiki. Habis. Dan seperti lama dengan terlebih lama. Ini nanti tengok balik dulu. Dan lama dengan terlebih lama. Pada mata. Yang ni pada makulat mata. Bila sebut lama dengan melama ni, dia husulul jismi fil azman. Hasil jisim itu pada masa. Lama dengan terlebih lama. Jadi antara lama dengan terlebih lama tu kita panggil makulat idhafah. Itu maklumlah. Antara kita adukan, kita bandingkan lama dengan terlebih lama. Kita panggil makulat idhafah. Ini saya tanya banyak, tak ada orang nak jawab ni. Selalu tanya boleh jawab. Ni tak apa ni. Mungkin nak ingat raya ni. Tengok. Ingat senyap sedih. Pakai senyap tak jawab apa. Kalau kita tak tahu kira senyap semua. Teringat lembu korban, Ustaz. Ingat lembu korban. Pakai tak kata apa. Hari ni. Terkejutkan saya ni. Tak ada orang jawab ni. Tengok. Tu panggil makulat mata. Masa lama. Dia panggil makulat mata. Habislah. Tu dia. Jadi kalau makulat mata ni lama ibarat pada panjang masa lah. Sebab tu kita kata dalam masalah kidam Haji Zaman. Kidam zamani tu. Ingat tak? Kidam zamani. Kidam zamani tu nisbah pada masa kidam maksud lama tu sekurang-kurang lama pada kidam zamani tu sekurang-kurangnya paling lama setahun paling kurang. Kan dalam kita tauhid tu belajar kan? Haji Zaman. Ya, Ustaz, ya. Itu kita nak cakap tu makulat apa? Tu kita kata makulat apa tu? Makulat mata. Nak mengaji, kita ngaji tauhid tu kena tahu dah. Kidam zamani. Kidam zadi tak apa. Tuhan tu tak bahan dah. Kidam zamani. Lama masa tu paling kurang apa? Setahun. Dalam ilmu makulat panggil makulat apa kalau seorang tanya? Kita menjawab makulat mata. Kan senang boleh jawab tu. Sebab kita nak tahu. Kidam zaman itu dalam ilmu makulat panggil makulat apa? Dia panggil makulat mata. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Demikianlah bagi arat yang tidak disebut lagi insya-Allah taala. Ini bahasa kampung Kamu faham ni? Arat tu yang akan disebut insya-Allah, yang tidak akan disebut insya-Allah. Maksud insya-Allah akan datang tak sebut, bukan gitu. Dia bahasa kampung ni jadi dia cakap gitu. Maksudnya pada masa akan datang dia akan sebutlah lagi 4-5 kam lagi tu. Maqatul wad'i, maqatul fi'li, maqatul infial, maqatul milki, 4 lagi. Kata dia sebutlah. Semua ada baik. Itu akan disebut nanti akan datang. Sebab kita pun tak belajar lagi makulat wad'i. Lepas tu dia tak mahu sebut. Maqatul fi'li terhasil daripada perbuatan. Baik tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya bahagian dahulu kemudian itu 5 bangsa. Ini salah ni, jangan salah faham ni. Dia cakap bahasa Arab ni. Dia kata dan hendaklah kita ketahui bahasanya bahagian dahulu kemudian. Apa maksud dahulu kemudian?
Nak cerita dulu kemudian tu, terdahulu dengan terkemudian tu. Kalau bahasa Arab dia panggil gini. Taqaddum dengan ta'akhur. Terdahulu tu dia panggil taqaddum. Payah kita jawi Kalau bahasa Arab, taqaddum ni dia panggil apa? Dahulu. Terdahulu tu lah. Taqaddum. Lepas tu ta'akhur. Ini dia panggil kemudian ataupun terkemudian. Nah, kitab tu tulis apa? Kemudian. Jangan baca bahagian dulu kemudian itu memang tak faham. 5 bangsa. Apa dia dulu kemudian? Nak cerita ada taqaddum dengan ta'akhur tu. Bapa nisbah bapa nisbah anak tu. Nampak tak? Itu ada 5 bangsa dia cerita. Ni terkemudian. Payah kita jawi ni. Kalau siapa faham macam tu, kalau siapa faham, kalau orang tak nak mengaji, ketahui bahawasanya bahagian dahulu kemudian itu 5 bangsa. Apa maksud dulu kemudian? Nak cerita taqaddum dengan ta'akhur tu dia ada 5 perkara, ada 5 jenis. Nak cerita kata benda tu terdahulu ke, nak cerita kata benda tu terkemudian ke? Dia katakan ada 5 bagai, ada 5 macam. Tu maksud dia. Tu taqaddum ta'akhur tulis sebab takut orang keliru kat sini. Dia sebab dia terjemah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni dia terjemah bahasa Melayu ni dia payah sikit lah. Baik. Dia kata dahulu kemudian, bukan dahulu kemudian. Ini terdahulu. Kata kena ada dan tu, sedap sikit. Ketahui bahawasanya, ni syarat ni syarat idhafah ni. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya idhafah itu ialah bahagian dahulu dan kemudian itu ada 5 bangsa. Kata tambah itu. Ada 5 bangsa. Kalau nak tulis bahasa Melayu ni gini. Yakni terdahulu suatu perkara daripada suatu perkara yang lain itu. Yakni terdahulu suatu perkara daripada suatu perkara yang lain itu terbahagi ia kepada 5 jenis. Tu bahasa moden lah tu. Tulis lagi. Ulang balik. Saya ulang balik. Yakni terdahulu sesuatu perkara daripada sesuatu perkara yang lain itu ada terbahagi ia kepada 5 jenis. Tu maksud dia. Tu maksud kata terdahulu terkemudian tu. Yang ni 5 bangsa, 5 jenis lah. 5 bangsa tu 5 jenis. Mana dia? Satunya terdahulu dengan masa. Tengok. Satunya terdahulu dengan masa. Seperti zat bapa dengan anak. Stop situ. Seperti zat bapa dengan anak ialah zat bapa itu terdahulu dengan zat anak. Jangan zaman. Ini mudah Betul. Keduanya terdahulu dengan tabiat. Tabiat tu tulis zat. Seperti terdahulu satu di atas 2. Tengok tabiat dia. Bila 1 lepas 1 2, lepas 2 3. Tu tabiat tu. Bila sebut A, lepas A, B, lepas B, C. Orang tak ada lepas A, D. Lepas D, K. Tak ada itu. Contoh. Contoh. Inilah. Ni.
inilah yang dinamakan terdahulu juzuk di atas kul. Yang dikatakan satu di atas dua tu, terdahulu satu di atas dua tu, ajar zaman. Dia kata inilah apa? Inilah terdahulu satu di atas dua tu. Yang dinamakan terdahulu juzuk di atas kul. Terdahulu sedikit, juzuk tu sedikit, tulis. Didahulukan sedikit di atas kul, di atas banyak. Kul tu banyak. Apa maknanya? Dengan maknanya, tidak boleh jadi yang kemudian, iaitu kul. Dengan maknanya, makna apa? Dengan maknanya, makna terdahulu juzuk di atas kul tu. Apa maksudnya? Nya tu kembali pada terdahulu juzuk di atas kul. Tulis itu aja Khairuddin. Dengan maknanya, tidak boleh jadi yang kemudian tu apa? Tulis kul. Tidak boleh jadi yang kemudian iaitu kul, melainkan dengan lalu ikut yang dahulu. Apa? Melainkan dengan lalu ikut yang dahulu. Dahulu tu apa? Tulis. Iaitu juzuk. Kita nak lalu pergi kedua, mesti lalu dengan satu dulu. Nampak je zaman. Ustaz, sekali lagi Ustaz, ulang Ustaz. Saya ulang balik. Dengan maknanya, tidak boleh jadi yang kemudian. Kemudian tu apa? Tulis. Iaitu kul. Tak boleh nak jadi yang kul itu, kemudian itu, melainkan dengan lalu ikut yang dahulu. Dahulu tu apa? Juzuk. Tulis itu, juzuk. Tidak akasnya, tidak di sebaliknya. Tengok contoh. Kita nak lalu dua, mesti kena lalu dengan satu dulu. Tak boleh kita nak lalu dengan kul. Dengan dua terus. Dengan tidak lalu dengan juzuk. Nak ambil yang, kita ambil sedikit dulu, baru ambil banyak. Ya, tak apa. Kalau ada ambil situ tak apa. Okey, baik. Tengok habis. Jadi nak lalu kata benda kul, dia mesti lalu dengan juzuk dulu. Macam kita buat apa-apa perkara Haji Zaman, mesti buat dengan bawah dulu. Buat benda sedikit dulu. Tapi tu tabiat. Tengok tabiat kereta. Kereta gear tu dia mula pada satu dulu. Haji Zaman bukan mula dengan dua. Dia mula dengan satu, lepas tu naik dua, naik tiga. Lah ni tak ada dah. Dulu adalah 1, 2, 3 kalau pakai apa? Pakai kelas lagi. Lah ni pakai apa? Terdahulu dengan apa? Parking. Lepas tu adalah 1, 2, tarik. Tu D terus, drive. Ustaz, kalau tabiat tu boleh kita kata turutan, boleh ikut turutan. Boleh kan? Boleh juga. Boleh juga kalau bahasa baru. Baik, habis. Ketiganya terdahulu dengan ilat. Ilat ni payah sikit ni. Ingatkan nak habis kali ni tak boleh juga. Sebab ini tanya banyak soalan. Sebab orang lambat jawab. Kalau orang jawab cepat tadi boleh habis ni. Tapi tak apalah. Apa ini semua saya tanya seorang tak jawab. Bukan jawab, dia macam tak ada. Macam jawab pun tak jawab macam mana cakap. Tak ada mood. Mood raya rasa ni. Haji Khairuddin, Kak Aini semua senyap, pakai senyap. Saya tak tahu pasti tak apa. Tak apalah. Kita berhenti setakat dulu lah. Tak boleh nak pergi dah ni. Sebab orang mood raya ni, dia kalau tekan-tekan je kan, jadi pening pula. Baik, nanti tersambung balik. Tidak akasnya tu, maksud tidak akas ni, apa kita ulang balik lah senang. Kita ulang balik keduanya. Tidak akas tu, nanti kita ulang balik. Wallahu a'lam. Keduanya, tolong tanda situ keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم. Banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Tanya Farida. Alhamdulillah. Boleh jawab je Farida ini